Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam, Husi dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah di atas kurniaan limpah rahmat, taufik dan inayah diizinkan kita bertemu, diizinkan kita menjadi tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu petanda kita juga diterima sebagai tetamunya di akhirat nanti, insya-Allah. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat, tabi'in, para ulama amilin. Tuan-tuan, catatan saya kita berhenti pada bulan Januari, Februari tak hadir, Mac lagi tak boleh hadir, sampailah bulan ni, dan kita sedang membicarakan perkara yang pertama berkaitan dengan kesyumulan Islam, dan kita telah bentangkan daripada buku ini dalil-dalil tentang kesyumulan Islam. Dia sampai kepada perbincangan ayat Al-Quran dari suratul Baqarah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, sampai habis ayat. Lalu ditimbulkan persoalan, adakah memadai sekadar kita mengakui prinsip kesyumulan Islam tanpa melaksanakannya? Perkara pertama yang nak diselesaikan ialah nak yakinkan manusia bahawa Islam itu syumul. Setelah dibentangkan dalil-dalil dan hujah-hujah tentang kesyumulan Islam, dia masuk kepada step yang kedua. Cukup tak kalau hanya sekadar tahu dan percaya Islam itu syumul? Sedangkan yang lebih jauh, yang lebih penting daripada itu ialah bagaimana nak memastikan bahawa perlaksanaan daripada kefahaman kesyumulan Islam itu berlaku. Kerana Islam bukan agama teori, Islam adalah agama praktikal, dan semua yang berteraskan kepada sumber Islam adalah praktikal. Maknanya boleh laksana. Dia bukan teori yang tidak mendasar. Dia, kalau kita sebut teori, tapi teori yang boleh diguna pakai kepada manusia setiap masa, setiap tempat, setiap keturunan ataupun martabat manusia. Tak ada yang tak boleh pakai. Apa sahaja hukum. Dan kesesuaian itu adalah kesesuaian yang terbaik. Cuma pemboleh ubah ataupun flexibility dia, ataupun kita sebut sebagai murunah, keanjalan dia itu berlaku di atas aspek-aspek yang ada batas sempadan dan dalil-dalil yang diperkukuhkan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalan dia, cukup ke sekadar faham? Lalu dia kata setiap manusia yang melihat kepada petunjuk Nabi dan sirah salafus salih akan mendapati bahawa sesungguhnya mereka beriman dengan kesyumulan Islam dan beramal dengannya, serta mengambil segala wasilah yang membolehkan mereka mengalih kefahaman ini sehingga kepada praktikal yang nyata, bukan setakat serban di kepala dan iman yang terperosok dalam hati. Dia nak bagi tahu kepada kita dalam sejarah yang diamalkan oleh Nabi sampailah kepada golongan salafus salih, semua ini dia tidak terhenti dari segi penampilan dan keyakinan semata-mata, tetapi diterjemahkan
dalam kehidupan bermasyarakat. Siapa yang mengiktiraf kesyumulan Islam pada setiap ruang kehidupan, lalu ia membataskan amalannya pada beberapa sudut, maka dia terbahagi kepada 3 kemungkinan. 1, jika kemampuannya tidak memungkinkan dirinya untuk menyempurnakan aspek yang lain, hendaklah dia membantu petugas lain melaksanakan kesyumulan Islam serta menghulurkan pertolongan semampu mungkin. Oleh kerana kita dah sebut Islam ini suatu yang sangat luas, mana mungkin seorang manusia boleh memenuhi segala keperluan yang ada dalam Islam. Hatta kita melihat kepada kepakaran-kepakaran, para ulama nak berijtihad, nak menghasilkan satu fatwa berkaitan dengan persoalan semasa kontemporari, maka dia perlu kepada penghujahan pakar. Umpama contoh, bila kita sebut berkaitan dengan pendermaan organ, ulama-ulama dia ada basic teras, sempadan ataupun sibrah, acuan Allah Ta'ala dalam melaksanakan perkara tersebut. Tapi dari segi teknikal, untuk dia memahami bagaimana, apa kesan, apa risiko, semua ini memerlukan kepada kepakaran daripada ahli dia. Sebab itu Quran mengajar, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka dipanggil pakar-pakar ini untuk memberikan suatu penjelasan sehingga para ulama ini faham apa sebenarnya yang sedang mereka bincangkan. Lalu daripada kefahaman-kefahaman yang dibentangkan tadi, barulah dikeluarkan satu fatwa, suatu hukum dalam suasana moden. Saya bagi contoh tadi, umpamanya dalam bab pendermaan organ, ulama-ulama dia tak kaji bagaimana derma ni, apa risikonya, apa implikasinya. Sebagai contoh, ada budak kita dulu derma hati, kan? Apa implikasi kalau derma hati? Kalau ulama mengharuskan, dia kata membolehkan di atas keperluan untuk menutup mudarat, apakah mungkin mudarat pada penderma pula? Kalau datang mudarat itu, maka tertolak balik. Walaupun di satu sudut pendermaan itu sangat perlu untuk membantu nyawa yang lain, tetapi kalau dia pula mendatangkan mudarat, maka perkara-perkara begini perlu difahami dan perlu dikumpulkan ahli-ahli dia. Maka dia kata, kalau kita tak ada kemampuan itu untuk menyempurnakan bidang yang tertentu dalam Islam, kita kena dokong dan sokong. Sebagai contoh lagi yang mudah, dalam kampung kita tak ada doktor Islam. Dalam kampung kita tak ada doktor Islam. Yang ada seorang budak ni budak miskin, tapi potensi dia untuk menjadi doktor Islam dalam bidang perubatan sangat cerah berdasarkan rekod-rekod pembelajaran ataupun peperiksaan dia. Maka pada ketika itu kita kena bantu untuk memenuhi keperluan Islam tadi. Ini yang kita katakan, kalau dia tak mampu mengisi ruang itu, maka dia kena bantu. Dia tak mampu dalam bidang ekonomi, kerana tidak ada duit untuk buat kilang dan sebagainya, sedangkan keperluan kepada barangan Muslim itu sudah mendesak. Apatah lagi di saat orang bukan Islam mempermain-mainkan makanan orang Islam. Maka keperluan yang ada pada ketika itu, kalau dia tak mampu nak buat kilang, nak buat kedai, maka dia perlu support, beli daripada kilang tersebut, beli daripada kedai tersebut, bantu kawan-kawan promosi barang-barang tersebut. Ini kaedah yang sepatutnya berlaku. Barulah Islam itu boleh sampai. Dia tak mampu untuk berada di bidang politik kerana takut kepada risiko, takut kepada orang benci, takut macam-macam takut. Dia tak mampu. Kalau dia tak mampu, dia memilih untuk yang Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran, dia nak pilih yang terakhir, fa biqalbih, maka dia mesti membantu orang lain. Dia kena support. Kalaupun tak boleh support dalam bab keuangan, dalam bab politik, dia support dalam bab keuangan. Tak boleh support dalam bab keuangan, paling tidak dia support dalam bab pengundian. Ini sebagai contoh, nak menunjukkan bahawa mesti kalau dia tak mampu, dia kena bantu. Kerana apa? Dia faham Islam itu syumul, dia mesti terlibat dalam melaksanakan kesyumulan Islam. Walaupun dalam part yang kecil, supaya dia boleh jawab di hadapan Allah, aku dah buat pada kadar yang aku mampu. Ini jangan dah tak larat nak jadi pengeluar barang, nak menyaga pun tak larat, nak beli barang Islam pun tak nak. Ini akan menjadi masalah
kerana dia telah mengurangkan suatu juzuk daripada keperluan, daripada kesyumulan Islam tadi. Atau yang kedua, jika ia menegah mereka dan menganggap aspek yang telah dilakukannya adalah merangkumi segala-galanya berdasarkan kata-katanya dan enggan menghulurkan bantuan, nescaya ia adalah seorang yang tercela, tidak ada syak lagi. Yang ni jenis kedua. Ada orang dia rasa dia buat tu betul dah, dan dia tak perlu bantu orang lain. Aku start ni dah ngajar bidang pendidikan, yang lain aku tak peduli. Koma yang terlibat dalam perniagaan ni mengarut je, mengarut je. Ni semua dunia ni belaka nak kaya, contohlah. Dia menafikan ruang yang lain dalam Islam. Dia kata golongan ini adalah golongan yang tercela. Kalau hang tak nak buat, hang kena support. Kalau hang tak support, malah hang cela, hang sendiri adalah kalangan orang yang tercela. Atau yang ketiga, sekiranya kemampuan dan keupayaannya membolehkan dirinya untuk memberi saham amali, tindakan bersama, tetapi ia merasakan sudah memadai dengan satu aspek saja, kerana ia lebih mementingkan keselamatan dan kesihatan dirinya, enggan berjihad dan bersusah payah, nescaya tiada kesejahteraan ke atasnya. Ni golongan yang ketiga. Dia tahu dia boleh bantu, tetapi dia mengambil sikap biarlah, senyap dah. Yang kedua tadi celaka sebab dia mencela. Yang ketiga ni dia tak cela, tapi dia relax tengok, tak apalah, aku campur kerang dengan aku sekali kena. Kan, aku ada kawan dengan tokey ni, dia buat bisnes gini, kalau aku bantu BMF nanti, jadi dengan barang-barang aku sekali lingkup, tokey tu pun tak mau kawan dengan aku, contohlah. Yang ni dia kata orang begini tidak akan dapat kebaikan, kesejahteraan dalam kehidupan dia. Sesungguhnya menyeru kepada kefahaman yang syumul dan beramal dengannya, di samping pengakuan, adalah satu prinsip yang sabit, dan segala yang selainnya adalah pincang. Ini yang kita tegaskan. Yang pertama tadilah tindakan yang perlu kita lakukan. Jika tidak, wahai saudaraku, cuba beritahu, adakah kita telah melaksanakan hak yang sebenar dengan sekadar mengetahui dan mengakui tanpa beramal dan berdakwah kepadanya? Cukupkah tahu saja? Dalam masjid mengaji faham dah, tapi keluar masjid tuntutan yang kita faham tadi tak kita bawa bersama. Tidak ada tindakan di atas sebab-sebab yang disebut tadilah, atas kepentingan diri, atas macam-macam. Kalau itu sikap kita, maka cukupkah dengan tahu tadi? Ini persoalan yang ditimbulkan. Al-Banna telah menjelaskan prinsip ini dan memuliakan kepada setiap mereka yang memiliki kefahaman dan pada kebanyakan risalahnya. Beliau menegaskan dalam risalahnya dalam muktamar yang kelima, bertajuk Ikhwan Al-Muslimin, Islam Ikhwan Muslimin. Izinkan saya, wahai tuan-tuan sekalian, menggunakan ungkapan ini. Bukanlah saya bermaksud bahawa Ikhwan Muslimin adalah Islam yang baru, yang lain dari Islam yang dibawa oleh Nabi SAW dari Tuhannya. Saya bermaksud ramai dari kalangan kaum muslimin pada kebanyakan masa telah meleraikan Islam pada ciri-ciri, sifat, batas dari diri mereka, menggunakan keanjalan dan keluasannya dengan cara yang memudaratkan, sedangkan itu semua adalah untuk tujuan hikmah yang mulia. Mereka berselisih pada pengertian Islam dengan perselisihan yang besar, mencetak Islam pada jiwa anak-anak mereka dengan pelbagai rupa, sama ada dekat atau jauh, atau sejajar dengan Islam yang pernah dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini ungkapan yang disebutkan kerana dalam zaman dia sendiri, dia berhadapan dengan suasana orang yang sebegitu. Bila dia bawa Islam yang diajar oleh Nabi SAW, dia kata, ni Nabi mana buat benda gini? Kan? Mana ada Nabi buat benda begini? Dia je pandai-pandai ni. Ini Islam baru ke apa? Kan? Ketika Islam mula terlibat dalam dunia politik satu ketika dulu, orang tengok pelik, zaman Nabi mana ada politik. Bila kita terlibat dengan bidang yang lain daripada kebiasaan, biasanya kalau Islam ni dia tengok mengaji, itu Islam lah kan. Lain pada tu, ekonomi tak ada, sukan ni apa Islam pula ni, hiburan, kesenian. Bila dipamerkan ini bentuk kesenian Islam, kita bawa masyarakat supaya balik kepada kesenian Islam yang memang ada. Dia kata ni ajaran mana ni? Dia rasa yang dia duk pakai itu betul dah. Bila kita bawa manusia kembali kepada ajaran Islam yang diajar oleh Nabi SAW, asas dan terasnya, dengan bentuk yang baru ini, dianggap kita bawa Islam baru. Ni Islam baru ni, Nabi tak ajar ni.
Mana ada Nabi ajar gini. Dia cuba menampilkan kejahilan dia pada orang jahil. Pada orang yang faham, dia nampak siapa yang betul, siapa yang salah. Jadi zaman Al-Banna itu adalah zaman yang manusia sedang tenggelam dalam suatu suasana Islam yang dia rasa Islam, hakikatnya hanyalah satu juzuk kecil daripada Islam yang telah disempitkan, yang merupakan suatu program daripada musuh-musuh Islam untuk melemahkan kekuatan Islam. Sebab bila ambil satu juzuk, lemahlah Islam yang datangnya cukup luas, tiba-tiba dia ambil satu juzuk, maka hilanglah kekuatan Islam itu sendiri. Ada di kalangan mereka yang memandang Islam pada ibadah zahir sahaja. Jikalau ia melaksanakannya atau melihat orang lain melaksanakannya, dia merasa senang dan merestuinya. Ia menyangka dirinya telah sampai ke intipati Islam, dan inilah kefahaman yang tersebar luas di kalangan manusia. Bila dia ingat cukup dengan semayang, puasa, amal-amal yang sebegitu, ditambah dengan sunat-sunat yang khusus, dia rasa dah selesai. Ini kefahaman yang sedang dicetak, sehingga umat Islam meninggalkan tanggungjawab kepada masyarakat, tanggungjawab pendidikan, tanggungjawab ekonomi, tanggungjawab sosial mereka, tanggungjawab kesenian mereka. Serah. Hak ni biar kat mereka lah, ini tak mau campur. Kita dah sebut berulang kali. Dalam soal politik kita katakan bagaimana teras dalam kepala masyarakat politik ini kotor. Lalu ditinggalkan politik, diurus dan ditadbir oleh orang yang terus kotor, dengan dia tidak ada tujuan dan harapan, tidak ada hasrat untuk membersihkan. Ekonomi ni kotor, ni orang meniaga ni semua menipu. Mana nampak? Orang meniaga ni semua menipu. Kalau kamu tahu orang meniaga semua menipu, kenapa kamu tak berniaga untuk memastikan kamu contoh kepada perniagaan yang tidak menipu? Itulah contoh daripada Nabi SAW. Kita baca sejarah bagaimana Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, ni kalangan businessman, sahabat-sahabat Nabi SAW, datang dalam keadaan sehelai sepinggang. Akhirnya Uthman boleh menguasai, Abdul Rahman boleh menguasai pasar-pasar yang sebelum ini dikuasai oleh Yahudi, dengan membawa bentuk perniagaan Islam. Ini sifat orang Islam. Dia datang ke suatu tempat membersihkan yang kotor, bukan dia lari daripada kekotoran itu. Sebab benda tu bukan kotor, benda tu bersih, tetapi dikotori oleh mereka yang kotor. Sepatutnya Islam datang membersihkan benda yang asalnya bersih, dikotorkan tadi. Di sinilah yang diajak kepada kita untuk bertanggungjawab terhadap kesyumulan Islam tadi. Jangan biar kesenian, drama-drama, filem-filem, kita kata apa ni, tengok drama membazir. Ya, padahal kita tak boleh menafikan bahawa berapa ramai orang yang meminati drama itu. Sampai nak mari sembahyang maghrib pun risau kadang-kadang. Kenapa sayang tinggal drama 50 siri, tinggal satu siri, rasa macam tak sempurna dunia. Ya. Kita kena terima hakikat itu berlaku. Apa medium dia? Drama. Apa yang dia dapat? Tak ada apa. Inilah drama kotor, merosakkan orang. Kenapa kita tidak memilih untuk mengambil jalan bagaimana nak membersihkan dan menjadikan drama itu bukan lagi sesuatu yang melalai dan melekakan, yang merosakkan akhlak, tetapi sesuatu yang boleh membangkitkan semangat, memulihkan jihad. Tuan-tuan baca Perdana Menteri ke Presiden Pakistan bekas main kriket tu, dia bagi arahan kepada penerbitan dia lah, mungkin Kementerian Penerangan dia, untuk alih bahasa satu filem Turki, Ertuğrul apa, kebangkitan Ertuğrul tu, cerita tentang kebangkitan pengasas kerajaan Osmaniyah. Sebab dia melihat nilai jihad yang ada dalam tu boleh membangkitkan. Tapi cerita itulah 5 season, satu season dekat 80 siri, jenuh ngabih kan. Tapi dia nampak benda tu boleh membangkitkan jihad, boleh membangkitkan semangat jihad, menunjukkan contoh Islam. Yang inilah sepatutnya dimainkan peranan. Sebab itu kita kena masuk
Jangan biar lompong daripada keperluan hidup manusia. Hiburan ni sebahagian daripada keperluan hidup manusia. Kita tak boleh menolak fitrah yang ada dalam hidup manusia, tapi bagaimana kita nak manfaatkan ruang yang ada ini supaya fitrah ini dialirkan dengan cara yang betul untuk bawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkara ni bukan mudah. Alhamdulillah, dalam bab ekonomi ramai dah orang-orang Islam memainkan peranan, mengisi keperluan-keperluan. Kalau tidak dulu kan, kalau kari tu kira terbabas sajalah kita kan, contohlah kan. Tapi alhamdulillah sudah ada pilihan tapi pilihan itu masih lagi banyak kelompongan. Di antara sebabnya mereka tak boleh menggandakan kekuatan kerana kita sikap sambutan tu dingin. Mi ni boleh kata tiap hari kita makan. Kotiau pergi kedai, mi kotiau. Ni pekedai ni kena ingat. Tuan-tuan pergi kedai makan, tuan-tuan kena peringat. Pergi tengok tak, ni mi ke, mi Islam ke bukan? Dia kata payahlah, kalau mi orang Islam ni payah. Saya biasa jumpa. Bila tanya tu dia kata, mi orang Islam ni bukan tak mau ambil tuan, kata dia. Selagi tak lama lagi dia pun hilang, kata dia. Nampak? Dia bimbang sedangkan dia lupa tanggungjawab agama dia ialah memberi makan kepada orang-orang yang beriman daripada makanan yang bukan sahaja halalan tayyibah. Siapa nak gerakkan benda ni? Kita duk sembang BMF, Buy Muslim First. Aku beli Islam, kita makan di kedai macam mana? Pernah tak sekali-sekala kita suarakan, tegur dia? Saya pernah cerita bang kali, saya pergi satu kedai, dia bawa kicap, perak kicap depan kita. Tengok kicap tu dia, Nun mari dari Setiawan, kicap bukan Islam lah. Saya kata jauh beli kicap ni kan, kicap Tamin dekat Kuala Kangsar, kicap apa tu Pelangi dekat Batu Gajah ni jauh ni mari daripada Setiawan. Dia faham, dia tu ambil, InsyaAllah bulan depan tak ada atas meja. Bulan depan tuan-tuan, tak apalah, adalah keinginan tu. Dia kata bulan depan tak ada, tapi bayangkan nak habis sebulan. Kita sebagai pengguna ada hak untuk tegur. Kalau 10 orang mari kedai dia, 10 tegur. Kalau mim macam ni saya tak boleh makan, agak-agak dia nak tukar tuan-tuan. Kawan saya dulu dia bawa satu, saya tak mau sebutlah bisnes apa, waktu di Sabah dulu, di Sandakan. Dia bawa satu jenama kopi ni, jual langsung punya cerita ni. Tuan tahu dia buat macam mana? Sebab dia orang yang besar, kira top level lah. Dia pergi kedai tu, dia ajak kawan-kawan ramai-ramai. Dia tanya, kopi ni ada tak? Nak minum? Orang tu kata, tak ada. Kopi apa ni? Tak ada, kami tak mau minum. Dia pun belah. Bayang 7 orang tinggal, kawan tu pinga-pinga. Mari sekelok, tak ada ke kopi ni? Tak ada, dia pun tunjuk bagi. Kawan tu dah tengok 7 orang dah hilang sebelum ni. Mari hak ni, dia masuk. Saya nak sebutkan maknanya, ini kuasa pengguna. Kuasa, ini benda penting. Asas yang kita duk kempen punya lama ni. Tapi tak berjalan. Yang banyak kedai makan orang Islam. Tapi kenapa mi kotiau tu, fishball, fish cake tu masih berlaku? Kenapa? Orang Islam punya tak tahan lama, kata dia. Macam mana nak tahan lama? Sebab tak ramai beli. Cuba ramai beli, tak sempat tahan lama. Kalau semua guna, tak sempat tahan lama. Yang menjadi masalah sebab tak guna. Kedai-kedai makan kita tak beli hak kita punya. Sebahagian yang kita buat kajian, dia kata hak ni senang, dia boleh kira hantar kemudian esok baru bayar hak ni. Itu masalah. Kita tak ada kekuatan ekonomi di sudut itu. Jadi di sinilah keperluan yang kita sebut tadi. Kita kena ambil peranan ini. Kalau kita tak ambil peranan ini, maka dia akan ketinggalan. Manakala golongan yang lain pula memandang Islam sejuzuk akidah sahaja, akidah yang diwarisi serta amalan tradisi yang tidak membawa kepada kekayaan dan kemajuan, jemu dengan Islam dan segala yang hubung kait dengan Islam. Benda-benda beginilah, bila dimunculkan dalam masyarakat, dia akan melihat Islam itu lemah.
Dia akan mesti inilah. Kalau produk Islam ni dia tak tahan lama. Mana mari benda ni. Kalau tak tahan lama, apa yang punca jadi tahan lama? Oh, masuk mari pula satu puak dia kata, nak bagi tahan lama buh minyak babi. Tu sebab boleh tahan lama pula dah. Ni keterlaluan yang bukan berdiri di atas fakta. Nak tahan lama kena ada kekuatan mesin dan sebagainya, alat-alat yang boleh jaga kebersihan, barulah dia jadi. Tapi dia mari satu pihak mari dengan nak menafikan langsung, buat reka-reka cerita, satu pihak masih dalam keadaan yang sebegitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya mentaliti yang ada itu tadi. Saya pernah pergi satu kedai mi yang memang popular lah, memang popular sungguh. Saya tanya, kenapa tak pakai mi ni? Dia kata, saya memang mi dia sedap, dan dia akui mi kawan tu memang sedap. Dia kata mi dia sedap, tapi kebanyakannya dia kata tak tahan lama. Besoklah kata dia, saya memang pakai banyak, katalah 3 bulan lepas tu dia tak boleh supply. Saya nak cari kat mana pula mi? Saya sentiasa pakai. Tuan-tuan nampak tak mentaliti yang ada? Ini yang berlaku. Hatta pembekal ayam dan sebagainya, tak apalah, itu sebagai contoh-contoh sampingan, tapi benda tu perlu dimainkan peranan oleh kita sebagai pengguna. Tuan-tuan pergi tolong tanya. Ni kalau kita minta makan ni, tanya, ayam ni ambil dari orang Islam kan? Jangan tanya sembelih ke tak. Confirm dia kata sembelih. Orang Islam bukan supplier dia. Tanya gitu. Ni mi ni barang orang Islam ke? Kena tanya. InsyaAllah tuan-tuan. Ya, ada orang yang sensitif begini, dia sedar. Dan kalau tekanan daripada pengguna, 10 orang mari, 10 orang tanya, ni mi Islam ke? Bukan. Saya tak mahu, saya nak hal lain lah. Ya. Kalau kuat lagi, bukan Islam, saya nak makan mi. Kalau bukan Islam, saya tak mau datang. 3-4 orang mari. Akhirnya saya yakin kita boleh merubah keadaan itu. Tapi perlu mainkan peranan bersama. Di bawah semua pembahagian ini, kita berpindah kepada bahagian yang selainnya, yang berbeza pandangan mereka terhadap Islam, atau dengan pandangan yang lain, sama ada sedikit atau banyak. Tidak ramai manusia yang dapat melihat Islam dengan gambaran yang sempurna lagi jelas dan menyusun semua pengertian ini. Kejahilan yang berlaku, serangan-serangan musuh yang berlaku, semua benda ini menjadi asas bagaimana Islam dilihat sebagai suatu perkara yang akhirnya hina, lemah, serba kekurangan. Inilah mentaliti yang berlaku kepada masyarakat yang pernah kita sebut. Dulu sekolah agama habis, sekarang alhamdulillah dah boleh berubah. Siapa yang merubah? Dia tidak berubah begitu saja. Perubahan itu dimainkan oleh semua. Contoh sekolah agama. Dulu sekolah agama dilihat lemah, tak bermaya. Kenapa? Satunya, yang mengantar ke sekolah-sekolah agama ni hak jenis tak ada pilihan sekolah lain, tak ada peluang nak diselamatkan. Itu satu contoh. Yang kedua pula, barangkali lah oleh kerana yang mengajar budak-budak lemah, dia pun tak bersungguh dah, tak semangat dah. Bila berjaya pula budak-budak ni pindah sekolah lain, tinggal budak-budak tak elok. Benda-benda begini menjadi masalah. Sekolah ni pula tak ada kemampuan untuk dibangunkan. Kerana apa? Orang kata sekolah ni tolong pun bukan boleh lahirkan masyarakat orang yang cerdik. Benda-benda begini akhirnya menjadi asbab berterusan. Tapi bila kita rubah suasana, support, bantuan yang diberikan kepada sekolah-sekolah agama, guru-guru yang bersungguh membangunkan sekolah agama, masyarakat mula nampak orang-orang cerdik hari ini alhamdulillah nak masuk sekolah agama berebut. Dan keluaran sekolah agama tidak hanya menjadi imam dan ustaz, malah berada di seluruh sektor. Ini perubahan ini tidak berlaku dengan serta-merta, dan daripada langkah yang dia mesti bermula daripada langkah yang pertama. Yang inilah juga dalam masalah kita nak mengubah minda masyarakat berkaitan dengan ekonomi umat Islam, politik umat Islam, kesenian umat Islam. Semua ni mesti ada yang memulakan langkah, dan semua yang ada mesti memainkan peranan. Kalau semua serah bagi kat dia lah tuan-tuan, sampai bila tidak boleh berubah. Jadi kita harap benda ni try dulu, tengok. Kita try bab makan dulu. Pergi kedai makannya, cek dulu.
makan Cina ni, mi ni pergi tengok, kalau kebetulan boleh pergi tengok. Tapi kalau tak boleh, tak payahlah pergi sergah dapur dia, pergi cerah masuk. Yang tu tak wajar jugalah, ada adab kita boleh jangka lah. Tapi maknanya kalau yang lebih kurang nampak biasa, kalau mi tu dia letak depan, nampak pun bungkus lagi. Tapi jangan tengok cap Bilal aja Islam dah, walaupun Bilal tu nama Islam. Kena telitilah. Dan barangkali mungkin pekedai itu tak tahu, atau mungkin dia tak tahu supplier. Tuan-tuan yang tahu membantu, tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Poin saya ialah semua kena berperanan, dan kita kena tunjukkan kuasa umat Islam dalam semua aspek keperluan. Kita mulakan tadi dalam bab penggunaan barangan Islam. Yang tak ada masalah. Bukanlah bila kita kata gitu habis tak mau pakai barang bukan Islam. Ikutlah keperluan, terutamanya dalam bab makanan, yang ni keutamaan. Kenapa? Kullu lahmin nabata min haram falnaru aula bih. Bila masuk benda haram, masalah. Masuk benda syubhat, masalah. Yang ni kita nak perbetul dalam masyarakat. Walaupun nampaknya kecil, tapi implikasinya kepada ummah begitu besar. Dan musuh-musuh Islam menyerang kita melalui makanan, dengan dia tahu bahawa bila mana umat Islam makan benda-benda yang syubhat dan sebagainya, dia akan memberi kesan kepada jiwa di sudut kekuatan ibadah, di sudut kemampuan ilmu, di sudut hafalan Quran, di sudut kefahaman. Yang ini akhirnya akan melahirkan masyarakat yang rosak. Walaupun nampak kecil, tapi tuan-tuan ingat, kecil dalam Islam macam paku-paku pada rumah, skru-skru pada tayar kereta. Jangan anggap kecil. Skru tak ada, walaupun skru 4 biji besar-besar ni, tapi kalau 4 skru tu tak ada, bukan setakat tayar, dengan kereta-kereta terbalik. Itulah benda-benda yang kita nampak kecil tapi memberi kesan yang besar, yang perlu kita mainkan peranan. Ada di kalangan mereka yang menggambarkan ikhwan sebagai jemaah pemberi kesedaran dan bimbingan. Fokusnya ialah memberi pengajaran kepada manusia, menyeru kepada berzuhud di dunia dan mengingatkan kepada mereka akhirat. Ada saja yang menggambarkan ikhwan dengan tarikat sufi ni. Dia sebutkan jamaah yang dibawa itu, dia gambar macam-macam. Macam kita sekarang lah, bila tengok geng-geng agama ni, ni kira mereka ni tinggal dunia, kan? Dengan kita tidak melihat bagaimana mereka berperanan. Dan masing-masing lah satu ketika dulu. Tuan ingat antara jasa Arqam dalam bab pemakanan, support lah dalam bab yang kita boleh support. Yang ni dalam bab ini, dalam bab apa sahaja, semua kena ambil. Jangan kita kata ni puak-puak ni kita pun tinggal, puak-puak ni kita tinggal. Oleh kerana masing-masing dengan cara yang tersendiri, kita tinggal habis. Nak pergi kot sini Islam tak sumul, kot ni Islam tak sumul, sini Islam tak sumul, penyudahnya apa pun tidak. Sepatutnya kalau tak sumul, kita bantu, kita support, kita isi kekurangan-kekurangan itu. Bukan hanya menunding jari, akhirnya menyalahkan. Sampai bila tak selesai masalah umat Islam? Justru saya ingin berbicara dengan hadirin sekalian secara ringkas tentang makna Islam dan gambaran sebenar Islam menurut kacamata ikhwan, sehingga ia menjadi satu asas yang kita seru. Kita merasai izzah bergabung dengannya dan mengambil manfaat darinya dengan nyata. Ni disebutkan bagaimana dia sendiri membangunkan gerakan yang berhadapan dengan sekularisme di Mesir pada ketika itu, yang walaupun ada yang tak bersetuju dan sebagainya, tapi itulah realiti yang dihadapi. Kita meyakini hukum Islam dan pengajarannya yang syumul dan menyusun kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya ada manusia yang menyangka pengajaran ini hanya berkaitan dengan ibadah dan kerohanian serta tidak melibatkan bidang yang lain. Mereka tersilap dengan sangkaan sebegini: Islam adalah akidah, ibadah, tanah air, bangsa, agama, negara, amal, rohani, Quran dan pedang yang kita dah baca sebelum ini. Quran membicarakan semua dan menganggapnya sebagai otak dan kerangka Islam, dan berpesan dengan ihsan kepada semuanya. Dengan itu Al-Quran menyatakan tentang perkara ini: wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dalam surah Al-Qasas ayat 77. Seruan daripada Allah, akhirat matlamat kita, tapi dunia bukan sesuatu yang perlu kita abaikan. Dalam ayat surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa'a wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Apa yang berlaku dah? Dan ulama-ulama menterjemahkan daripada apa yang Islam letakkan sebagai asas. Umpamanya disebut, okeylah, mengucap benda akidah, salat, ya, kemudian puasa, ni mungkin benda-benda dalaman, tapi Islam di sana ada zakat dan haji. Zakat dan haji ini dia tak boleh lari daripada keperluan keduniaan. Zakat haji ni confirm dia tak boleh lari. Kalau kita kata puasa tu barangkali tak ada masalah sangat, tak nampak sangat. Semayang tu barangkali tak nampak sangat. Tapi zakat dan haji dia tak boleh lari daripada keperluan dunia. Dan dia adalah sebahagian daripada rukun Islam. Nak menyempurnakan dua benda ini mestilah membabitkan dunia. Tapi bagaimana dunia yang nak diuruskan untuk menyelaksanakan dua perkara tadi. Di sinilah keperluan yang Islam bagi tahu sebenarnya Islam satu agama yang sangat luas dan menyeluruh. Kamu boleh membaca tentang pemerintahan, kehakiman dan politik dalam firman Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ini soal hukuman, soal undang-undang. Undang-undang dan hukuman ini tidak dapat ditegakkan melainkan dengan tegaknya politik Islam. Selagi politik Islam tidak tertegak, maka kehakiman Islam tidak dapat ditegakkan. Maknanya Islam tidak meninggalkan ruang ini. Dan kamu juga boleh membaca tentang jihad peperangan dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Ni cerita tentang hutang. Kemudian wal yaktub bainakum katibun bil adl, cerita tentang hutang tadi, menulis hutang dan sebagainya. Kemudian diceritakan juga tentang keadilan Islam, perniagaan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Panjang ayat ni, saya tak bacalah. Panjang ayat dia, cerita tentang hutang, tempoh berhutang dan sebagainya. Kemudian kamu boleh baca berkaitan dengan jihad, wa idza kuntum fihim fa aqamta lahumus salah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Cerita tentang perang dalam surah An-Nisa ayat 102 dan banyak surah-surah yang lain. Nak cerita dalam Islam ni tak ada benda yang tak disentuh. Saya ingat guru duk cerita dulu, dia kata tak ada benda yang Islam tak ajar kita ni. Sampai dia kata cara buat roti canai pun Islam ajar. Jenuh kita mikir macam mana nak cari wal ambil tepung ni, wal uli atas kuali, tak jumpa. Penyudahnya bila tanya balik, kok mana ustaz kata buat roti canai pun ada? Dia kata tak jumpa ayat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat tu jumpalah. Ayat tu suruh belajar daripada tukang buat roti canai. Takkanlah Quran yang begitu besar nak ajar cara buat roti canai. Ayat itu umum. Cara buat roti canai, pergi tanyalah orang yang mengaji roti canai. Cara nak buat jalan raya, saya ingat ada orang mempertikaikan tentang, dia kata dalam Quran mana ada cara buat jalan raya. Ulama kita jawab, cara nak buat jalan ni takkanlah Islam nak ajar dalam Quran. Quran ni kitab besar. Sebab buat jalan ni bukan setakat manusia, babi pun tahu buat jalan. Malah jalan babi lagi lurus pada jalan manusia. Babi mana ada kona-kona. Nak kalau nak cerita nak menunjukkan bukan level Islam lah, nak benda kecil-kecil ni. Islam ni, Al-Quran ni kitab dasar. Dia hanya mengatur cara, sempadan. Yang lain tu manusia cari. Tuan-tuan, nak sebutkan dalam Islam ni tidak ada benda yang tidak diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cantiknya, kalau tak faham, Nabi tolong tunjuk bagaimana praktikal daripada apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Dan banyak lagi ayat-ayat lain berkaitan dengan tujuan ini, serta selainnya berkaitan adab umum dan hal ehwal solat. Tuan-tuan, hal ehwal sosial, tuan-tuan baca surah Luqman sudah cukup. Bagaimana Allah mengajar, ya bunayya la tusyrik billah. Perkara yang paling besar syirik. Jaga syirik. Kemudian disebut
berkaitan dengan wa wassainal insana biwalidayh, tanggungjawab dengan kedua mak bapa. Tak cukup dengan itu, datang lagi aqimis solah dan sebagainya. Sampaikan Quran daripada benda yang paling besar sampailah kepada adab. Wala tamshi fil ardi maraha, cara berjalan jangan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsir fi mashika waghdud min sautik inna ankara aswati la sautul. Sampai cara bercakap, nada nak bercakap dengan orang Islam sentuh, sampai itu baru bab pendidikan Luqman. Daripada sebesar-besar perkara berkait dengan syirik, sampailah kepada cara berjalan, cara bercakap. Kalau dalam ayat yang begitu ringkas pun sudah menyeluruh, bagaimana dalam Al-Quran yang begini luas? Soalnya kita tak jumpa sebab tak baca, kita tak jumpa sebab tak faham, kita tak jumpa sebab tak mengaji, kita tak jumpa sebab tak minta Allah Ta'ala petunjuk supaya kita bertemu bagaimana nak beramal dengan panduan Al-Quran. Tuan dan rahmati Allah sekalian, demikianlah ikhwan berpaut dengan kitab Allah, meminta ilham dan mengambil petunjuk daripadanya, meyakini inilah makna Islam yang menyuruh. Tetapi sekiranya kita menerima sesudut ibadah, ada keluarkan ayat daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ayat ni cerita tentang Bani Israel. afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, sampai habis. Cerita tentang Bani Israel yang orang Yahudi yang Allah larang mereka berperang, tapi untuk kepentingan mereka berperang. Tapi bila dah kena tawan, dia datang jumpa nak tebus tawanan perang daripada kalangan orang dia. Lalu ditanya, kenapa kamu nak tebus? Dia jawab, Allah mengajar kami, agama mengajar kami untuk tebus, selamatkan. Lalu ditanya kepada dia, kamu dalam bab ni kamu ikut agama, yang agama kamu tak bagi kamu berperang, kamu pergi perang. Ini yang afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Separuh kamu terima, separuh yang lain kamu tak terima. Ini dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesyumulan Islam adalah untuk manusia keseluruhannya dan setiap zaman. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Al-Banna. Ikhwan meyakini bahawa Islam itu adalah seumpama agama yang umum yang mengatur setiap urusan hidup dan setiap bangsa dan umat pada setiap masa dan zaman dengan wajah yang lebih sempurna dan mulia dan lebih mulia dari setakat menerangkan sejuzuk dari kehidupan, khususnya dalam urusan duniawi semata-mata. Dia datang nak ajar kepada kita, keluarlah daripada sempadan Islam yang sempit, kerana itu bukan ajaran Islam yang sebenar. Ajaran Islam yang sebenar meliputi semua keperluan daripada kehidupan manusia. Kerana memang Quran itu datang untuk mengatur dan menyusun serta memimpin hidup manusia. Quran itu datang, Islam itu datang, tujuan dia untuk atur, pimpin, selamatkan hidup manusia. Maka tentulah dia menyentuh seluruh daripada keperluan tadi, daripada bagaimana untuk hidup sampailah bagaimana setelah mati. Suatu perjalanan yang sangat panjang yang ada dalam Quran. Untuk menjamin kebenaran dan ketepatan dan pelaksanaan ini, Islam memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada rawatan jiwa yang merupakan sumber penyusunan berfikir, menggambarkan dalam membentuk sesuatu, disifatkan penawar yang paling mujarab untuk membersihkan hawa nafsu dari karat kegelinciran menuju matlamat dan tujuan membimbingnya ke arah kesempurnaan dan kelebihan. Cumanya di suatu zaman dan ketika kita akan dapati para ulama memberi penekanan tentang tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kerana manusia sudah menghadapi zaman kegelapan yang sebegitu. Jiwa ni kena bersih. Kereta tu kereta baru, memang sempurna, tapi enjin dia dah rosak sebab lama tak pakai. Enjin dia dah rosak sebab minyak macam-macam campur. Maka perkara pertama maintenance dia dulu ialah bersihkan jiwa dia.
Kerana di sinilah tunjang yang kita sebut ala inna fil jasadil mudghah. Di sinilah tunjang. Sebab itu ulama-ulama mengajar bagaimana pembersihan jiwa ini suatu perkara yang sangat penting. Malah dalam ulama tarikh menyebut di awal dakwah Nabi SAW, selain daripada akidah, dia menekankan ukhuwah dan tazkiyatun nafs. Ayat-ayat makiyah di antaranya yang kita baca, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nak ajar begini, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ini semua berkait tentang penyucian. Basic yang perlu ada untuk melaksanakan perkara yang besar. Nak jalankan lori, nak jalankan kereta, minyak dia mesti bersih, enjin dia mesti kuat, baru boleh jadi tip top dan sebagainya. Mereka mengatakan keadilan bukanlah suatu yang termaktub pada teks undang-undang, tetapi pada diri hakim. Ada kalanya undang-undang yang sempurna lagi adil dibawakan kepada hakim yang mengikut hawa nafsu. Inilah tujuannya. Dia kata hakikatnya yang nak diperbetulkan, undang-undang tu cantik, kadang-kadang pelaksananya menjadi masalah. Sama kita sebut, politik itu bukan bermasalah, tapi watak-watak politik mengotorkan. Perniagaan tu tak salah, tetapi watak-watak peniaga yang menjadikannya salah. Kedai tu elok, tapi bila bawa niaga judi, niaga arak, rosaklah kedai tu. Keluarkan arak, keluarkan judi, bersihlah kedai tu. Niagalah roti canai, mi bandung, niagalah, insya-Allah akan bersih. Dari sini jiwa manusia adalah tempat yang mendapat perhatian utama dalam kitab Allah, dan jiwa-jiwa generasi pertama yang telah diresapi Islam yang merupakan model kesempurnaan. Ini semua adalah tabiat Islam yang seiring dengan masa dan zaman yang sentiasa berkembang mengikut semua matlamat dan tuntutan, dan dengan ini juga tidak berlawanan dengan kaedah umum dalam prinsip-prinsipnya yang umum. Akhirnya kita akan tengok nanti natijah daripada kesyumulan Islam. Wallahu a'lam. Tuan apa nak kongsi kah? Tak ada, kita berhenti ya. Kesempurnaan milik Allah, kelemahan kekurangan minta maaf tuan-tuan, mohon ampun dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tempoh PKP yang berlalu memberi ruang kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun tak boleh datang masjid, sepatutnya ruang-ruang itu boleh membantu kita untuk bertafakur, berfikir balik, mencari hikmah. Yang sibuk selama hari ini, keluar rumah saja tak ada masa, penyudahnya Tuhan tak bagi keluar. Nak tengok ada masa dah untuk agama. Apa lagi alasan? Dulu sibuk, saya sibuklah urusan ummah. Tuhan kurung dalam rumah. Apa lagi urusan? Ada alasan? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik wa qalban maf'uman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.